Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all my beloved students. Okay, so today we will discuss about the last subtopic in the chapter 4 periodic table, which is transition elements. Transition elements ni metals lah, maksudnya transition element, dalam transition element semuanya adalah metals. How you want to know the transition elements is very easy. You look at your periodic table and then you find the group number 3 until group number 12. Okay, so in between group 3 and group 12, this is the where we place the transition elements. Semua transition element berada di situlah, daripada kumpulan 3 sehingga kumpulan 12. Dan semua transition elements adalah metals lah. So, kenapa kita perlu tahu tentang transition elements? What is so special about the transition elements? Transition elements ni dia berbeza sikit dengan logam yang biasa, which mean metal from group 1, group 2 and group 3. Okay, metal from group 1, group 2 and group 3 doesn't have the characteristic like transition elements. Transition element ni dia ada special dia. Apa yang special ni nanti kita tengok. Okay, firstly, elements dia. Elements dia from group 3 to group 12 lah. Okay, sikit je. Bab ni sangat-sangat sikit. Jadi, kita just tengok apa yang awak perlu tahu. Dia tidak ada tentang chemical properties, ya. Dia lebih kepada physical properties lah. Chemical properties tak ada. Okay, physical properties, like I said, it is a metal, so of course metal have a shiny surface. Ada permukaan yang berkilat. And then ductile. Ductile ni dia mulur ya. Kalau tak silap cikgu lah, ductile ni adalah mulur. So dia keras. Ya, keras. Malleable. Malleable dia boleh di apa? Malleable ni kita boleh bentuk dia. Boleh bentuk dia. Kita panaskan, kita boleh bentuk. Ya, macam kita buat struktur-struktur bangunan menggunakan besi, menggunakan metal-metal ni lah. High tensile strength. Maksudnya dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan untuk dia menahan sesuatu benda lah. Macam kita guna buat landasan landasan kereta api, buat jambatan dan sebagainya. High melting and boiling points, of course, all the metals have the high melting and boiling points. High density, good conductor of heat and electricity. Of course, all the metals is a good conductor of heat and electricity. So this is the common physical properties for all the metals. Yeah. Group 1, 2 and 3 also have the same characteristic like this. Ya, tapi apa yang membezakan dia adalah selepas ini, iaitu dia punya special characteristic dia. Special characteristic yang pertama adalah show different oxidation number in their compounds, which means each ions have a different, each metals have a different oxidation numbers in the compound tu. Kalau kita tengok contoh cikgu ambil ferrum katakan ferrum, seperti yang you tahu, ferrum, ion ferrum kita tulis begini, ion ferrum 2 and then we tulis ion ferrum 3. Ataupun ferrum ni in English iron lah, iron 2 and iron 3. Okay. So 2 and 3 ni dia membawa maksud kepada the oxidation number. Ya. Nanti oxidation number ni you akan belajar lebih lanjut lah dalam bab tingkatan 5 nanti. So yang you perlu tahu adalah belakang ni 2 dan 3 ni dia adalah oxidation number yang menunjukkan dia punya ion dia. Contoh ion ni, ion 2 means ferrum 2+. Ion 3 mean ferrum 3+. So untuk satu elemen, maksudnya kita ada ion ferrum, kita ada ferrum di sini, dia ada 2 nombor pengoksidaan. Ya. So banyak lagi lah, banyak lagi contoh macam lead ataupun lead. Lead pun sama, lead kita ada lead 2
ya, lead 2 and lead 4. Ya. 4 di sini menunjukkan lead 2 plus and lead 4 plus. Bermaksud it have two oxidation number which is 2 and 4. Okay, so bermaksud dia ada nombor pengoksidaan yang berbeza untuk satu elemen. Okay, and then yang kedua, the second one is form colored ions or compound. It can form colored ions and compound. Like example, copper ion. Copper ion, the color is blue. Ya. Bila dia membentuk ions, dia akan jadi warna dia biru. Kalau dia copper biasa ataupun dia adalah logam biasa, copper warna dia brown. Ya. So warna dia berbeza bila dia jadi ions. Okay. Or compounds. Bila dia jadi compound pun sama. Kalau kita ambil copper, cuprum oxide. Cuprum oxide warna dia black. Ya. If I take copper carbonate, cuprum carbonate, the color is green. So dia ada color yang banyak. Ya, walaupun hanya kita menggunakan satu saja elements tu, which is copper. Copper atoms brown. Copper ion saja ataupun ni dalam bentuk solution lah. Solution. Copper 2 sulfate solution. So the color is blue. Copper oxide, the color is black. Copper carbonate, the color is green. Okay. So itu satu. Kalau cikgu ambil ferrum ataupun iron 2 plus. Iron 2 plus, the color is green. And then kita ada ferrum 3 plus. Iron 3 plus, the color is brown. Ya, peram. Okay. So, tapi kalau untuk ion yang lain, ion group 1, group 2 and group 3, when it become ions, it colorless. Yeah? The ion is colorless. When it become a solution, colorless. When it become a solid state, in a solid state, the color is white lah, warna putih. Biasanya warna putih. Dia tak ada color-color yang pelbagai begini ya. Okay, itu yang special dia. Dia boleh membentuk form colored ions or compound. Form colored compound. Okay, the last one, useful as catalyst. Maksudnya dia digunakan sebagai catalyst. Catalyst ni adalah suatu bahan ya, yang kita gunakan, we use to lower the activation energy of the reaction. Okay, maksudnya dia merendahkan tenaga pengaktifan bagi sesuatu tindak balas itu. Di sini dia tidak terlibat dalam tindak balas itu, dia hanya masuk di situ untuk cepatkan tindak balas. Contoh macam kita ambil situasi yang mudah lah, kalau awak A dengan B, maksudnya seorang lelaki dengan seorang perempuan, ya, nak berkenalan, and then menggunakan seorang kawan ni, kawan si A ni akan bantulah, dia akan minta nombor telefon, and then dia pass pada si lelaki ni, kan? Jadi dia sebagai orang tengah, dia mempercepatkan hubungan tu. Kalau nak suruh A dengan B ni ataupun lelaki dengan perempuan ni nak mulakan tak boleh, tapi dia kena ada orang tengah, yang minta nombor telefon, yang bagi nombor telefon tu. So dia mempercepatkan. Jadi orang tengah ni apa peranan dia? Hanya mempercepatkan tindak balas. Dia tak adalah involve dalam tindak balas tu, ataupun dia tak adalah kacau pula pasangan tu, tidak. Dia hanya menolong saja, mempercepatkan tindak balas. Okay, that's we call as a catalyst. Dia not affect the reaction, but it will increase the rate of reaction. Okay, so this is the example for the uses of the transition elements in industries and the action as a catalyst. Okay, in the Haber process, manufacture of ammonia. Untuk penghasilan ammonia, ya, kita menggunakan, tak silap cikgu, ferrum, iron ya. Kita menggunakan iron untuk mempercepatkan proses penghasilan ammonia dalam Haber process. Nama proses dia Haber. Okay, and then Oswald process. Oswald process ni menghasilkan nitrogen, tak silap cikgu. Silap
nitric acid. Dia punya bahan mentah dia nitrogen ya. So nitric acid, menghasilkan nitric acid, so kita menggunakan platinum ya. So platinum di sini sebagai catalyst. Platinum adalah transition element, iron juga adalah transition elements. Contact process. Okay, contact process manufacture of acid sulfuric. So for acid sulfuric, the catalyze vanadium 5 oxide. 5 ni adalah oxidation number dia lah. Vanadium 5 oxide. So vanadium di sini dia adalah unsur daripada transition elements. Okay. Manufacture of margarine. Dalam margarine pun kita nak buat margarine kan. Margarine yang awak makan dengan roti tu kan. So manufacture of margarine also we use catalyze. Here we use nickel nickel as a catalyst, mempercepatkan tindak balas penghasilan margarine kita. Okay, so that's all for the for transition elements. Okay, so tak banyak pun, sedikit sahaja. Okay, kalau contoh lain lah cikgu bagi transition elements. Contoh kita ada copper. Copper, apa fungsi copper? Cuprum. Copper ni kalau dalam the users dia biasa kita gunakan dalam electric wire lah ya, electric wire. Okey, contoh lain kita ada aurum. Aurum or argentum. Aurum or argentum ni adalah, aurum adalah gold. And then argentum adalah silver. Kan? Aurum and silver. Kita guna untuk apa? Biasa untuk buat apa? Jewelry. Barang-barang kemas. Okay, itu contoh And then iron biasalah. Iron yang biasa, kalau logam iron biasa kita guna untuk buat macam-macam kereta, manufacture of kita buat bridge ya. Jambatan, and then kita buat railway station pula, railway trail kan, untuk buat landasan kereta api tu. Okay, so ada banyak-banyak lagi lah awak boleh baca, iaitu kegunaan transition element. Kita ada tungsten tungsten, kalau awak tahu tungsten, tengok dalam tu, tungsten ni digunakan dalam mentol ya. Kalau awak tengok dalam mentol tu ada logam yang berada di dalam tu, itu adalah tungsten ya. Tungsten, which is the transition element. Banyak lagi kegunaan kumpulan ataupun logam-logam yang terdapat dalam transition elements yang you boleh carilah ya. So interesting, sangat banyak, tapi apa yang dibincangkan dalam your syllabus tak sebanyak yang perlu awak tahulah. Tapi kalau awak nak tahu lebih lanjut boleh, tak ada masalah. Okay, so selesai kat situ ya. So minggu depan cikgu akan buat Google Meet lah supaya kita boleh bincang jawapan. So untuk you punya latihan kita habiskan teruslah ya, daripada muka surat 84 page 84 until page 86 ya. 84, 85, 86. Selesaikan yang itu untuk sepanjang minggu lah, sebab esok ataupun hari ni adalah kelas yang terakhir untuk minggu ni. Okay, so cikgu harap awak boleh dapat lah apa yang cikgu sampaikan hari ni. Right, thank you. So we will meet next week. See you again lah. Terima kasih semua.